Assalamualaikum. Sejahtera anak-anak murid cikgu. Okey, hari ini kita masuk bab 3 matematik pengguna insurans. Apa yang kita belajar hari ini ialah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Rujuk buku teks buku surat 80. Bagaimanakah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar premium insurans? Buka buku teks muka surat 80. Mari kita sama-sama belajar. Okey, jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Kita tengok bilangan hari 1 hingga 5 hari. Kalau ke Asia RM30, Eropah RM50. Pegang polisi kalau dia seorang-seorang saja. Kalau dia bawa pasangan, makin bertambahlah harga premium dia. Kalau dia bawa keluarga, makin bertambah harga. Jadi soalan dia, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? Kita dapat tengok di sini kan, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan tu? Pertama kita tengok ni, dia pergi mana? Di Asia, Eropah. Okey, kalau pergi Eropah tu jauh sikit kan, jadi tinggilah premium dia. Jadi apa yang mempengaruhi? Tengok pertama destinasi, ke mana dia pergi, tempoh perjalanan, lama mana dia nak pergi kan, bilangan hari, berapa hari, makin lama makinlah tinggi premium yang kena bayar. Dan bilangan orang yang diinsurans, berapa orang. Kalau seorang-seorang kuranglah, kalau bawa keluarga makin bertambah. Okey, soalan B, mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan semakin tinggi harga premium? Kenapa? Semakin panjang semakin tinggi harga premium. Sebab tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kemungkinan kerugian berlakunya kerugian pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Maksudnya makin lama kita berada di luar negara, makin tinggilah kemungkinan kita nak mendapat kerugian. So premium tu kena bayar lebih. Okey, C, pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh 1 tahun. Dia akan mengunjungi sebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Insurans yang manakah yang patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan anda. Jadi Syahir nak pergi Eropah dalam tempoh 1 tahun. Jadi mana yang lebih sesuai? Paling sesuai ialah membeli insurans perjalanan premium tahunan yang ini. Ini yang lebih sesuai beli. Sebab apa? Sebab dia lebih jimat dan dia kan lama nak duduk kat sana, jadi ini lebih jimat lah bagi dia. Okey. Tengok contoh dulu. Contoh dulu, jadual kadar premium bagi setiap RM1000 dilakukan insurans sementara boleh baru tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. Ada jadual dibagi. Okay, ada umur lelaki perempuan berbeza dia punya premium ni, dia punya kadar ni. Sebab apa? Sebab lelaki ni lebih banyak buat pengurat lah berbanding dengan perempuan. Dan dia ada beza juga perokok yang merokok dengan yang tidak merokok ni. Kenapa ada perbezaan yang merokok dengan bukan perokok dengan perokok ni? Kalau yang bukan perokok ni lebih tinggi risikonya untuk mendapat penyakit kan yang perokok ni. Kalau bukan perokok, sihatlah insyaAllah. Okey, soalan dia, mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur makin meningkat dan bagi seorang perokok? Semakin meningkat umur, premium itu makin tinggi. Kenapa? Kenapa? Okey, kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Sebab itulah dia makin meningkat. Kalau perokok, kerana kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey. Teruskan. Soalan B, berdasarkan jadual tadi, yang ni soalan daripada tadi ya, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Encik Puan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. Dia berumur 39 tahun, seorang yang sihat dan tidak merokok. Okey, dia umur dia 39
buat dulu, cari dulu jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal sebab kita tak tahu berapa kan. Dia bilang 30% daripada nilai muka. Maksudnya 30% darab dengan RM250,000, kamu akan dapat RM75,000. Itu untuk penyakit kritikal. Okey, untuk premium asas dia, kita tahu premium asas mana nak kira, gunakan rumus ini. Nilai muka polisi RM250,000 bahagi dengan 1,000 darab dengan RM1.50. Kenapa RM1.50? Sebab kita tengok sini dia bukan perokok dan umur dia 36 tahun. Tambah dengan premium tambah tahanan ketika pun gunakan rumus yang sama. Kita tahu sudah dia punya nilai muka dia berapa? RM75,000 bahagi dengan 1,000 darab dengan RM1.77. Sebab dia bilang bersamaan dengan 70% kan tadi. Jadi bila kamu dapat tu, kamu tambah untuk premium tahunan yang perlu dibayar oleh pajak pengubah ialah RM503.75. Ini bagaimanakah mengira premium bagi insurans motor? Macam mana nak kira? Okey, insurans motor ni ialah bukan motor je, yang kereta, van semua itu ialah kenderaan berenjin. Kamu mesti wajib ambil insurans. Nanti kamu akan kamu dah pasal beli kereta, kamu tahu ni. Insurans motor dikira berdasarkan tarif motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Tarif ini dikawal oleh undang-undang. Jumlah premium bergantung pada faktor-faktor jenis kenderaan, kegunaan kenderaan, kapasiti enjin, jenis dan jumlah perlindungan yang diinginkan. Pada premium yang dikenakan adalah berbeza bagi setiap polisi motor. Yang kita dah tengok hari tu, tajuk sebelum ini kita tahu kalau motor dia ada 4 polisi kan. Polisi ATA, polisi pihak ketiga, polisi pihak ketiga, kebakaran dan pencurian, dan juga polisi komprehensif. Di mana untuk polisi ATA dan polisi pihak ketiga, dia hanya bergantung pada kapasiti enjin kenderaan. Berapa premium nak kena bayar bergantung kepada kapasiti enjin kenderaan. Bagi polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, pada premium ialah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Itu dia bergantung pada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa insurans. Itu bergantung, ini semua bergantung pada kapasiti enjin kenderaan. Yang beza ialah polisi ketiga ni dia punya kadar nilai ialah 75% daripada premium asas. Okay, tarif motor ke apa? Tarif motor ialah harga senarai harga tetap yang digunakan untuk menyelaras dan mengawal cas premium dan susunan kata polisi bawah atas insurans. Ini disediakan oleh inilah bukan kita yang sediakan, bukan kita yang pandai tarif ni. Jadual di bawah menunjukkan pengkadaran premium bawah tarif motor. Ini tarif motor ni bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Ini ialah sumber dia, jadi ini ialah jadual tarif motor 2015. Ini tarif motor ni. Kalau kapasiti enjin tidak melebihi 1,400, kalau polisi komprehensif berapa kamu kena bayar, polisi pihak ketiga berapa kamu kena bayar. Okey. Dan dia berbeza, Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak berbeza. Kita tengok Sabah dia ada murah sikit kan daripada Semenanjung. Ini kenapa ni? Nanti kamu kata kenapa. Bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah bagi RM1,000 pertama daripada jumlah yang diinsurankan. Ini ialah rumus nak mengira premium asas polisi komprehensif. Bagi Semenanjung Malaysia, premium asas sama dengan kadar bagi RM1,000 yang pertama tambah RM26 bagi setiap RM1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Kalau lebih tambah lagi RM20. Tapi bagi Sabah Sarawak pula sama juga, kadar premium dia RM1,000 pertama tambah dengan RM20.30 bagi setiap RM1,000 atau sebahagian daripada itu bagi yang melebihi. Okey, ini pengiraan dia yang tambah RM26 tambah RM20 ni tetap ni ya. Ini telah ditetapkan. Jadi kita ikut saja. Kenapa kadar dekat Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak itu berbeza? Mungkin dari segi jalan kan,
sangat boleh berlaku kalau di Sabah Sarawak ni jalan bukanlah lurus sangat, jadi bermakna kena lebih berhati dan kuranglah kemalangan jalan di situ kan. Sekarang kita tengok contoh 3. Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Exora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Maklumat kereta itu adalah seperti berikut. Jumlah yang ingin diinsyurkan RM60,000. Itu dia punya nilai muka yang nak diinsyurkan ini namanya nilai muka polisi. Umur kenderaan 5 tahun. Kapasiti enjin 1600cc. NCD 25%. Ini ada di muka surat 83. Di NCD tu apa? NCD tu ialah klausa diskaun tanpa tuntutan. NCD akan diberikan jika tiada tuntutan dibuat terhadap insurans motor anda dalam tempoh perlindungan sebelum pembaharuan polisi dibuat. Oleh itu, premium yang perlu dibayar boleh dikurangkan oleh tindakan NCD anda. Maksudnya boleh dikurangkan kalau macam tidak guna NCD itu. Anda akan kehilangan keseluruhan kelayakan NCD anda apabila tuntutan kerosakan sendiri atau pihak ketiga dibuat terhadap polisi anda. Jadi tindakan NCD bergantung pada kelas kenderaan anda dan bilangan tahun pengalaman pemandu yang NCD. Jadi soalan dia, hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan keamanan dan polisi pihak ketiga. Disuruh kira ada 3 jenis ni, ada 3 polisi. Disuruh kira premium kasar. Tengok satu. Tengok dulu bagi polisi komprehensif. Okey, bagi polisi macam mana nak kira yang komprehensif ni dia. Okey, RM1000 yang pertama RM305.60. Rujuk pada jadual. Jadual mana? Jadual tarif tadi tu. Bila kamu tengok muka surat 83, kamu akan nampak RM1000 yang pertama kalau Semenanjung Malaysia. RM1000 yang pertama Semenanjung Malaysia RM305.50. Okey, tengok jadual Lepas tu yang B ialah dia punya cas dia RM26 darab 59 sen. Dia punya ikut rumus tadi. Ingat rumus tadi kan, sebab dia di Semenanjung RM26 darab 59 sen. Dari mana 59 sen terdapat? Daripada 60,000 tolak dengan 1,000 bahagi dengan 1,000 dapat RM59. Tapi bila darab tu kamu akan dapat RM1,534. Jadi premium asas ialah A tambah B. Okey, premium asas A tambah B. A tambah B, jadi kamu akan dapat RM1,830.50. Lepas tu kita ada NCD. NCD 25%. Ini akan mengurangkan kadar premium yang kita nak bayar. Jadi dia punya persen dia lah 20%, iaitu 0.5% darab dengan premium asas. Dapatlah jumlah NCD tu RM459.88. Lepas dah dapat NCD, baru kamu tolakkan premium kasar. Dapat premium kasar yang C ni tolak dengan D. Premium asas tolak dengan NCD, kamu akan dapat RM1,379.62 untuk premium kasar polisi komprehensif. Okey, bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, premium asas dia RM1,376.93. Macam mana dapat ni? Ini daripada tadi juga tu. Ingat lagi yang kita buat tadi. Yang tunjuk yang tadi. Kalau polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, kadar premiumnya ialah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Maksudnya 0.75 ni 75% daripada polisi komprehensif. Kita dah kira tadi polisi komprehensif ialah RM1,839.50. Itu sudah dapat RM1,379.63. NCD 25%, tolaklah dengan NCD. Jadi ini akan mengurangkan bayaran premium. Jadi kita akan dapat premium kasar A tolak B RM1,034.72. Okey. Seterusnya bagi polisi pihak ketiga. Kalau pihak ketiga kat sini, pihak ketiga
bergantung pada kapasiti enjin kenderaan. Tak payah lagi kamu nak kira-kira premium asas saja. Terus kamu tengok jadual. Tengok jadual itu, dia ialah polisi pihak ketiga. Kereta dia 1,600 kan. Enjin dia tidak melebihi 1,600, 1,650. Jadi 135 ringgit. NCD dia 25%, sama juga kamu 0.25 ni 25% darab dengan 155 ringgit dapat 33%. Jadi premium kasar kamu tolak B, maksudnya ini adalah premium yang kamu kena bayar setelah tolak NCD. Setelah gunanya NCD. Jadi kita dah baca tadi, walau bagaimanapun premium yang dibayar mungkin berlainan dengan nilai premium sebenar bertakluk kepada syarikat insurans kerana terdapat jas tambahan yang perlu dibayar oleh